Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik ala ainil inayah wa kanzil hidayah wa imamil hadrati wa aminillah wa zainil qiyamah wa kanzil haqiqah wa syamsil syari'ah wa tirazil khullah wa naziril millah wa nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah yawmal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun. Wa sallim tasliman kathiran ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur ke hadrat Allah. Allah berikan lagi kebaikan ke atas kita. Allah berikan kesihatan kepada kita, peluang kepada kita untuk terus beribadah dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan diberinya usia kita pada setakat ini, pada saat ini, marilah kita membanyakkan istighfar, memperbanyakkan buat ibadat, bermuhasabah, insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Terima kasih kepada semua tuan-tuan yang telah pun bersama dengan saya. Kita raikan dahulu tuan-tuan yang menghantar komen daripada Harrison Zakaria, Rohayati Raihan, Mazni Hazlan, Azalina Sapal, ya, Rosnah Teh, Puan Jamilah Bacuk, Habibah Tahir, Kak Tun. Kemudian kita ada Mulhaf Amrus. Kita juga ada Itasha Saripah Sepang, Saripah Senong. Kita ada anak kembar Siti Salohah Muhammad Amin, Syafi'ana Sufyan dan sebagainya lagi lah. Ramai yang masuk sekarang ni. Pagi-pagi ni dah habis kenggemar rumahnya. Siti Jamilah Bacuk udah basuh kain ke, udah sarapan ke? Nurlina Fauziah Abdul Hamid dah sarapan belum? Hari ini kita ada rancangan kita pada pagi ini dibawakan oleh Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Seperti mana kita ketahui, bila Yayasan Budi Ehsan Malaysia, maka dia akan buat kuis untuk kita dan dia akan memberikan hadiah kepada kita susu C2 Joy. Okey, Siti Arija Wardati, terima kasih. Hafizatul Suhaila Abdul Halim, terima kasih. Hafizatul Diana Tanjung, semua yang bagi salam saya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagi tuan-tuan yang susah untuk mendapatkan nak mendapatkan notification, tuan-tuan kena buka all notification. InsyaAllah FB ini akan hantar notif kepada tuan-tuan bila saya buat live. Mungkin ada yang tak buka all notification, jadi dia tak dapat saya punya notification. Baik, insyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan tentang sedekah kepada orang yang sudah mati ataupun mendoakan kepada orang yang sudah mati. Kita sebut sebagai almarhum. Ada yang sebut sebagai Allah yarham. Ada juga yang panggil mayat. Ada pula yang panggil mayit. Aisyah Hussein, ustaz orang perempuan sambil buat kerja basuh dalam mesin. Sarapan dah buat, kemas tu tak habis-habis. Itu jawapan daripada kaum ibu. Kaum ibu dia jawab begitu. Betul lah tuan-tuan, mana pernah berhentinya orang perempuan daripada mengemas kan. Kerja dia ngemas sepanjang hidup dia. Mamu MK Hasni, terima kasih kepada Mamu MK Hasni yang menghantarkan buku-buku kepada saya. Saya tak sempat nak tunjuk lagi buku-buku ni, tunggulah hari Isnin ke hari Selasa saya tunjuk. Mamu MK hadiahkan kepada saya buku. Dan rupanya Mamu MK ni seorang penyair. Baru saya tahu kan. Banyak sajak dia, banyak puisi yang dia tulis. Ingat puisi, ingat ilusi ya. Suaramu gemersiknya bak buluh perindu. Cuba kau nyendangkan, cuba kau tangiskan, menjadi hiasan bibirmu. Lagu puisi cinta kan. Okey, terima kasih Nur Asma Haliza, Zali Johor, Rahmah Munah, terima kasih. Robot basuh kain ustaz sambil depan siki. Masak. Okey, sekarang ni semua mesin buat kerja untuk kita. Ustaz tolong doakan saya sentiasa sihat. Azim Izzuddin, insya-Allah, barakallahu fiik, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada semua. Hari ini kita nak lihat tentang cerita kita nak sedekah, nak doa pada orang mati ni sampai ke tak sampai. Comel color baju ustaz, ceria sahaja, kata Mazlina Ngah. Kita juga ada Zaliha Lub. Okey, terima kasih. Okey, kita lihat tuan-tuan ayat yang pertama daripada surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr. ALHASYR. Al-Hashr. Ha shin ra, Hashr. Kalau Melayunya Al-Hashr. ALHASYRR. Okey. Makda, ustaz nak tanya, kalau nak buat korban kepada arwah suami macam mana cara? Beliau dulu mu'alaf, baru 8 bulan meninggal. Kalau dia tak wasiat, tak payah buat lah. Buat untuk makda je lah. Okay? Untuk dia, pergi wakaf atas nama dia. Untuk arwah, kita sedekah, pergi wakaf ke. Ya, sedekah buat bangunan masjid ke, tahfiz ke, pergi bagi kat dia orang. Okay? Baik, melainkan kalau dia wasiat buat korban dan dia tinggalkan duit pula untuk buat korban, maka kita buatlah korban untuk dia. Baik, selamat pagi Ayin Hamzah, selamat pagi Umi Kalsum, selamat pagi Salina Syamsuddin, Siti Esah Mat Deli, Zaitun Abdul Majid, terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rosni Kasa cintok latar belakang dia. Latar belakang je cintok, saya pula tak cintok, saya tersentuh situ. Baik, terima kasih kepada Rosni Kasa dari Jetra, Kedah. Keflizul, banyak lambang love hari ni. Okey, ada 5 lambang love Keflizul. Norizah za. Satu lagi Zai. Wahab. Wahai kawan-kawanku semuanya ke pantai untuk menghiburkan hati yang sedang duka lara. Di pantai yang menarik
dari pandangan mata. Husain DJ Perlis, Assalamualaikum, saya dah kongsi live FB ceramah Perlis, Kedah, Penang, Perak dan Langkawi, 50 grup FB. Terima kasih. Dia share kita punya perkongsian kita FB kita ni. Alhamdulillah, terima kasih orang Perlis. Jasmine Mastan, takziah buat puan sekeluarga, replying to Wan. Terima kasih. Bagi tuan-tuan yang nak buat korban, belum lagi daftar, tuan-tuan boleh hubungi Hajar Rosnah 0134331918, insya-Allah. Baik, kita tengok ayat yang pertama daripada surah Al-Hashr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Surah Al-Hashr ayat 10. Surah Al-Hashr ayat 10. Okey. Allah kata apa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. Dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berdoa dengan berkata, Rabbana ighfir lana dhunubana Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ampunkanlah dosa, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Ya Allah. Surah Al-Hashr ayat 10. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, di dalam ayat ini Allah sendiri menyebutkan, bukan surah Al-Hajj, surah Al-Hashr, H-A-S-Y-R, Al-Hashr, bukan surah Al-Hajj. Tadi akak kita tu Hajah Aisyah kata surah Al-Hajj, bukan surah Al-Hajj, surah Al-Hashr. Okey, surah Al-Hashr. Edi Muhammad, sincerely Haris Ustaz, kita cuma tahu surah Qul Huwallahu Ahad saja. InsyaAllah kita bacalah perlahan Al-Quran, insyaAllah kita buat. Baik, dalam surah Al-Hashr, kena sebut Ra tu, ayat 10, Allah Ta'ala berkata, orang-orang yang datang kemudian daripada mereka, mereka itu akan berdoa, Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dan ampunkanlah dosa-dosa orang yang sebelum daripada kami yang beriman. Nampak tak tuan-tuan? Dalam ayat ini mengatakan bahawa Allah sendiri bagi tahu adanya doa orang yang kemudian terhadap orang-orang yang sebelum daripada mereka, supaya diampunkan dosa-dosanya. Maka tidaklah salah kepada kita kalau kita nak membaca doa memohon keampunan daripada Allah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Okey, kalau sudah meninggal dunia, ayah kita, mak kita, anak kita, suami kita, siapa-siapa sajalah yang telah meninggal dunia, kita baca doa minta diampunkan dosa mereka. Kalau Allah sendiri sebut dalam Quran surah Al-Hashr ayat 10, kenapa hari ni ada penceramah ustaz pula kata tak sampai? Kalau tak sampai, buat apa baca doa mayat? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tu doa masa sembahyang mayat tu. Baca apa kalau tak sampai? Yang kita tanam tu orang, yang kita tanam tu jasad, yang kita tanam tu manusia, cuma dah mati. Bukan kita tanam batang pisang. Kalau kita tanam batang pisang, sungguhlah
tanam pergilah, bukannya ada apa pun batang pisang. Tapi ni yang kita tanam ni jasad mak kita, bapak kita, jasad kepada saudara mara kita, kawan kita. Takkan kita habis-habis semayang tak boleh doa kat dia, takkan selesai habis ke bumi tak boleh doa untuk dia. Okey. Apa ni? Sampai tak boleh buat bid'ah belaka ni kejadah apa? Okey, Syah Al-Jamalul Lail, apa kemuskilan? Banyak soalan ni, bukan banyak soalan, saya nak mengajar kan. Tiba-tiba tuan-tuan masuk saya memang tak sempat. Syah Jamalul Lail, tolong ulang balik, nanti kita pin tengok ada tak soalan. Tang mana soalan daripada Syah Al-Jamalul Lail ni, apa soalan dia? Okey. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, minta pada Syah Jamalul Lail tolong tulis semula soalan anda, sebab komen anda dah jauh ke atas. Nak scroll ni, Allah, saya tak sempat nak scroll ni. Baik. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, ada yang mengatakan tak sampai. Ni macam mana? Sedekahkan Al-Fatihah untuk ayahanda saya Ma'ali bin Rentah, baru menghembuskan nafas, moga diampunkan dosa dan dimasukkan ke dalam syurga yang tertinggi. Jadi kita bacakan surah Al-Fatihah kepada Allah Yarham Ma'ali bin Rentah, yang baru saya kembali ke rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau ada bacaan kita tadi ada pahala, kita hadiahkanlah kepada Mak Isa bin Rentah. Allah yarham ruhnya, mudah-mudahan ditempatkan bersama dengan ruh orang-orang yang beriman, insya-Allah tuan-tuan. Jadi kalau ada orang kata pada tuan-tuan tak payah buat baca doa ni, tak payah buat tahlil, tak payah, tunjuk dekat dia. Kami buat tahlil bukan kami nak makan. Tahlil bukan makan. Tahlil bukan makan, tu kenuri namanya. Ustaz tak boleh tidur lagi ke? Ya. Tahlil bukannya makan. Tahlil bacaan doa, bacaan Quran. Berapa banyak orang buat tahlil tak ada makan, baca je doa. Bagi makan kenuri. Radhi Ahmad, Ustaz saya selalu bila bersedekah pahalanya saya niatkan pada mak dan ayah. Boleh. Tak jadi masalah. Ada lagi Syah Al-Jamalul Lail tadi, saya tak jumpa soalan dia. Ustaz, soalan mana dia? Kita cari tengok mana dia. Tak ada. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, janganlah kita hari ini sikit-sikit tak sampai. Okey, Mariam Leiman, Ustaz, apa seorang ibu boleh bantu anak yang telah meninggal dunia, anak yang baik umur 35 tahun tu, tadi kita baca ada hadis ayat Qurannya ke, kita boleh sedekah pada dia dengan doa, kita boleh sedekah atas nama dia wakaf. Ya, kita boleh sedekah atas nama dia tolong orang. Bagi niat sedekah dalam hati ni, insya-Allah. Nida Ibrahim, Ustaz, dalam hati dah niat nak buat ibadat korban, dah mampu, tapi bila tiba masa nak buat bayaran, tiba-tiba dalam hati macam ada suara yang berbisik, rasa nanti tak cukup, hilang pula dah, laju naik ke atas. Tak sempat saya nak baca. Tu dia nida tu. Macam mana nak tetapkan hati? Ada tak doa-doa atau amalan yang boleh diamalkan? Waktu nak sedekah atau waktu nak bayar korban, bayar je. Jangan duk layan perasaan tu. Jangan duk fikir. Bila kita nak buat korban misalnya, memang dah nak niat bayar korban.
Bila nak bayar 390 nak transfer tu rasa mahal lah pula. Rasa sayang lah pula. Itu setan dah nama dia tuan. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan ini menakut-nakutkan kamu supaya kamu ni takut jadi miskin. Dia menyuruh kamu melakukan benda yang keji. Itu setan. Jangan layan benda-benda tu tuan-tuan. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim, sedekah sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita tangguh-tangguh. Seperti mana kata Mamu MK Hasni. Ada orang lama Datuk tak tidur. Memang tak tidur. Dah berbulan-bulan daripada 2021 ni saya rasa saya tak tidur malam. Dah 2 bulan dah. Okey, langsung tak tidur malam. Ita Syah, cikgu Ita, kalau bagi makan pun tak salah kan ustaz? Sedekah makanan dapat pahala. Ya, sedekahlah apa pun kau, walaupun sebelah sahaja daripada sebiji buah kurma tu pun dapat pahala. Sebuah kurma tu sebelah je kita sedekah ke orang pun dapat pahala lagi, apatah lagi kita bagi kotak makanan. Okey, Diuk Rahimah Nordin, jika kita bernikah lagi hilang dah. Okey, ustaz yang mana dia tadi? Ustaz, tu dia. Rahina Nordin. Nanti di akhirat dah tak jumpa arwah suami yang bercerai mati. Mohon perceraian. Thank you so much. Yalah, kalau dua-dua masuk syurga kan, dapat jumpa. Kalau seorang syurga, seorang neraka, berat sikit lah nak jumpa. Jadi harap dua-duanya jumpalah dalam syurga. Kalau akak menikah ramai, ada perempuan menikah sampai 4 orang suami, menikah mati, menikah cerai, semuanya ada. Jadi mana yang terbaik di kalangan 4 orang suami tadi, itulah pasangan akak dalam syurga nanti. Baik, Syah Al-Jamalul Lail, boleh tak saya baca Al-Quran dan nak niatkan pahala bacaan Quran saya itu atas nama arwah abang saya, serta saya nak derma duit untuk kebajikan atas nama arwah. Tentang hutang piutang arwah abang saya terlalu banyak. Jika saya minta dia orang halalkan hutang abang saya, boleh tak? Sebab orang cakap rohnya tergantung terawang-awang antara langit. Betul ke ustaz? Hutang tu banyak ribu-ribu ustaz, tak mampu saya nak bayarkan. Yalah, kalau dia ada harta yang ditinggalkan waktu dia mati, maka hendaklah difaraidkan harta tadi selepas diselesaikan hutang-hutangnya. Maka hartanya itulah digunakan untuk membayar segala hutang-hutangnya. Yang kedua, harus kepada kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan kita hadiahkan kepada almarhum arwah. Dan yang ketiga, boleh juga ya kita nak sedekah atas nama dia. Misalnya untuk apa nama anak yatim ke, fakir miskin ke, apa-apa sajalah. Tetapi selesaikanlah dulu. Mungkin dia tak bayar puasa, fidyah, clear yang tu dululah. Ya, clear yang tu dulu, hutang dia ke, pakatlah adik-beradik. Kalau adik-beradik pun tak mampu, serahkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi kata Syah Al-Jamalul Lail, dia nak jumpa dengan orang, dia nak minta supaya dihalalkan. Terpulang kalau orang tu nak halalkan, alangkah besarnya pahala kepada orang yang menghalalkan hutang-hutang kepada abang Syah Al-Jamalul Lail. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Baik, jadi tuan-tuan yang saya hormati, kita doakanlah. Ya, doakanlah insya-Allah. Baik, yang kedua. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ummi iftulitat tafsuha wa araha law takallamtu tasaddaqat fahal laha ajran tasaddaqtu anha qala na'am muttafaqun alaih. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ibuku telah mati secara tiba-tiba dan saya kira sekiranya ia sempat berbicara, pasti dia akan bersedekah. Maka apakah ada pahala baginya jika aku bersedekah atas nama ibuku?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am,
Nabi berkata, ya, sampai pahalanya. Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ini adalah hadis sahih, muttafaqun alaih. Ada seorang lelaki bertanya pada Rasulullah, mak dia mati secara tiba-tiba. Dan dia yakin kalau mak dia hidup, mak dia ni rajin, suka bersedekah. Jadi boleh tak selepas mak dia mati ni, dia sedekah kepada arwah atas nama mak dia, boleh tak? Sampai tak? Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila ditanya fahal laha ajran, adakah mak saya ni akan dapat pahala jika aku bersedekah? Ya, kalau aku bersedekah, fahal laha ajrun anta saddaqathu, kalau aku sedekah kepada dia, dapat tak mak aku ni pahala? Maka kata Nabi, na'am, ya, dapat. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, daripada hadis sahih ini menunjukkan bahawa apa perbuatan yang kita buat, kebaikan untuk diniatkan atas nama si mati, maka sampai pahalanya. Serupalah perbuatan seorang anak, bila mak bapak dia mati, dia panggil orang kampung, dia jamu makan misalnya. Dia sedekah pada masjid, buat jamuan, dapat pahala. Buat kenduri doa, dapat pahala. Jadi jangan kita duk kata bahawa tak dapat pahala, tak ada pahala dan sebagainya. Ayin Hasna, banyak je yang berhutang dengan saya ustaz, sampai dah bertahun pun tak bayar. Saya dah halalkan dunia akhirat, malah mikirnya. InsyaAllah Allah gantikan balik hutang yang tak dibayar tadi dengan rezeki yang lain. Sabarlah. Macam mana mungkin mereka tak mampu zaman PKP kan, macam-macam semua tak mampu sekarang ni. Saya duk fikir satu ya tuan-tuan, orang hari ni duk pasal bendera putih, pasal makanan dah terputus. Maknanya mereka tak pernah tak ada Siti Arija Wardati, tak pernah tak ada emoji marah pada komen PPAB yang telah dipin di bawah. Akak selalu terfikir, kenapa ya, subhanallah. Itu maknanya mereka suka pada saya. Ya, ada emoji marah, ada lah tu, tak kenan dengan saya, biasa kan. Kita fikir senang. Yang like ni beribu kan, yang komen emoji marah ni cuma 28 orang. Tak apalah, 29 dah naik dah seorang. Ya, dia benci tu apa, mungkin saya ada salah, mungkin saya ada cakap tak betul, mungkin saya tak handsome kan, menyampah meluat kan, macam-macam lah tuan-tuan. Okey, jadi kita serahkanlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan. Kita tidak ada masa untuk melayan orang yang benci dengan kita, sebab kita sibuk melayan orang yang suka dengan kita. Jadi saya suka dengan tuan-tuan, tuan-tuan suka dengan saya layan tuan-tuan lah. Okey. Mun Maisa, ustaz kalau bersiaran langsung tak nyanyi rasa tak puas. Kalau saya menyanyi nanti dituduh sebagai ustaz akhir zaman. Nanti masuk lagi emoji marah lagi kan. Okey. Baik. Tuan-tuan yang saya hormati, jadi apa yang kita boleh bantu pada mak pak kita, apa yang kita boleh bantu pada orang yang dah mati tadi, macam-macam benda kita boleh bantu. Tadi ada sahabat sebut, dia kata kalau dia sedekah atas nama mak dia, sampai tak pahala pada mak dia? Nabi kata sampai. Jadi cukuplah tuan-tuan. Bila Nabi dah kata sampai. Tapi hari ni kita pula pergi duk krosek sana, pergi duk pindah sana pula, pergi dengar pula apa pula orang ni kata, hak ni kata, hak Nabi kata tak mau ikut. Pergi dengar Ustaz Kazim kata, ikut Nabi lah. Okay, ikut Nabi lah. Okey. Ikut Nabi lah. Buat apa ikut saya lagi? Kalau apa yang saya cakap ni bercanggah dengan Nabi, terus saya ikut Nabi. Hari ni tak, hak Nabi dah cakap A, tapi ada orang lain cakap C, B, D, E, kita dah ikut orang lain. Pasal apa? Hang terror daripada Nabi ke? Walaupun hang mufti ke? Hang timbalan mufti ke? Kalau percakapan tu bercanggah dengan hak Nabi punya, siapa kamu?
hang penceramah ke, hang ustaz ke, hang asatizah ke, yang kamu cakap tu bercanggah dengan Rasulullah, ikut Rasulullah ha? Jangan ikut hak depa ni. 1000 sekali pun ulama bercanggah dengan hadis dan ayat Quran, tetap kita ikut hadis ayat Quran, walaupun beribu-ribu bercakap lain daripada apa yang Nabi cakap. Sebab ikutan kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ikutan kita. Dan kita mengikut orang yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syazwan Rosli, husnuzon je lah, salah tekan react tu. Betul lah, dia salah tekan react. kita kena sentiasa sangka baik. Baik. Mesej dari Puan Rosnah Cik Din tu telah dipinkan, tak boleh remove. Tu yang depa emoji marah tu. Okey, tuan-tuan yang saya hormati. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insan inqata'a amaluhu illa min thalath: sadaqatun jariyah aw 'ilmun yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'u lah. Rawahu Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya melainkan daripada 3 perkara, iaitu sedekah yang mengalir, atau ilmu pengetahuan yang diambil manfaatnya, atau anak yang soleh yang mendoakan padanya, anak yang soleh lagi muslim yang mendoakan kepada dia sampai pahalanya masih berjalan, pahalanya kepada si mati. Bayangkan tuan-tuan, anak kita duduk semayang, okey, anak kita duduk semayang, pahala kita ni dapat, pahala anak ni sampai kat kita pun dapat pahala. Okey, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Untungnya kita dapat anak yang soleh, dia duk baca Quran, kita masih lagi dapat pahala. Ni kita duk mengaji ni dapat pahala lagi, tuan-tuan. Dapat pada mak bapak kita, walaupun mak bapak dah mati dah. Yang kita duk baca Quran ni sebab ada ustazah kita mengajar dulu. Ustazah tu pun dah mati dah, pahalanya sampai lagi pada ustazah tu. Berapa ribu anak murid dia yang duk baca Quran dapat pahala walaupun dia dah mati. Tuan-tuan yang duk wakaf, duk sedekah tu, tuan-tuan mati, pahala berjalan lagi. Orang duk semayang, orang duk sekolah lagi di tempat wakaf kita, banyak pahala ni. Jadi kita rebutlah 3 benda ni sungguh-sungguh. Sedekah jariah, kemudian ilmu tu kita sebar luaskan. Tuan-tuan sharekan pengajian kita, tuan-tuan catat apa yang kita ajar, sharekan pada orang lain, orang amalkan pula, kita dapat pahala. Dan yang ketiga, sungguh-sungguh kita didik anak-anak kita supaya anak-anak ni jadi anak yang soleh. Okey, kalau dia masih hidup, dapat tak pahala? Dapat. Aziyani, pahala ni bukan berjalan waktu dah mati, waktu hidup pun dapat. Waktu hidup pun dapat. Tapi ada pahala yang waktu mati dah stop. Tapi pahala ni, yang 3 ni, dalam hadis yang lain ada lagi 4, 7, masih berjalan. Okey, masih berjalan lagi. Hak lain-lain mungkin dah terputus. Yang ni tak terputus lagi, sama ada dah mati atau masih hidup. Baik. Okey. Mamu MK Hasni, kalau kita panjangkan ilmu ini dan sebarkan pada orang lain, alangkah baiknya. Betul. Ustaz, saya ada soalan. Azim Izzuddin, kalau anak dia masuk, dah hilang pula. Kalau anak dia masuk, mana dia? Kalau anak dia masuk Islam dan bersedekah niat untuk ayah dia, tetapi ayah dia yang meninggal tu bukan Islam, sampai tak? Tak sampai. Sebab bukan Islam. Nah, tak ada. Okey, nak kata apa, habis gitulah. Okey. Ada lagi soalan?
Ada lagi soalan? Kita tunggu kalau ada soalan. Ustaz daripada Rosnah Yusof. Kadang saya sebagai ibu kadang tengok anak dah dibekalkan dengan agama, tapi bila dah kahwin dapat suami yang tak boleh pimpin dia. Maknanya belum bekal lagi lah. Maknanya belum bekal lagi lah. Sebab kita tak membekalkan kepada dia seorang suami yang boleh jaga dia dengan agama. Itu belum bekalan lagi lah. Dah serah pada suami dia, baru kita dah siap membekalkan. Ini kita dah cantik elok-elok dah. Masak nasi cantik, masak nasi lemak, buat sambal, potong timun. Timun tu pula kita hiris punya cantik, nipis macam tisu. Oi, nipis macam tisu punya buat. Kemudian kita bubuh di dalam bekas, nak buat pergi kerja, bubuh dalam bekas, tapi tak ada bekas tu, tak ada penutup. Ni saya dah buat bekas pada awak. Bekas tu tak ada penutup. Hamba Allah tu naik motor, mai hujan, habis nasi tu tumpah. Langgar bonggol, melompat nasi tu terbit keluar. Itu belum bekal yang sempurna. Bekal yang sempurna, kau buh elok-elok, kau tutup apa-apa, kau seal elok-elok, nah ni bekal. Begitulah kita dengan anak kita. Kalau kita kata kita dah bagi pendidikan agama pada dia, tapi kita mencarikan jodoh, menerima jodoh untuk dia yang tak boleh jaga dia daripada sudut agama dia, belum membuat bekalan yang sempurna. Sebab Nabi sebut tanggungjawab mak bapak itu ada 3. Pertama, ajarkan dia membaca Quran. Okey. Kedua, memberikan nama yang baik pada dia. Dan yang ketiga, mengkahwinkan dia. Buat elok-elok 3 benda ni tuan-tuan. Nama, Quran dan jodoh dia. Baik, Kamilah Salim dari Singapura, terima kasih. Terima kasih kepada Kamilah Salim. Ada lagi soalan? Kalau Ustaz kita niat muslimin, muslimat yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sampai ke Ustaz? InsyaAllah sampai. Ada lagi, Ustaz doakan adik saya supaya dapat jodoh. Mak harap sangat sebab mak dia dah huzur. Kata Zalina binti Mak Isa. Adiknya laki ke perempuan? Ustaz Syarifah Mak Zain, ada tak lafaz tertentu untuk sedekah Al-Fatihah atau sedekah macam tu saja? Sedekah macam tu sajalah. Ya Allah, aku hadiahkan pahalanya pada arwah si mati, pada Allah yarham. Okey. Nah, laju tuan-tuan, memang saya tak sempat nak baca. Okey. Idris Kilauan Emas. Mana dia? Idris Kilauan Emas. Assalamualaikum Ustaz. Datuk tiri dengan cucu tiri perempuan. Mana dia? Hilanglah Yusuf Idris Kilauan Emas. Adakah batal air semayang? Baik. Saudara Idris, datuk tiri dengan cucu tiri, mak tiri dengan anak tiri, batal tak? Pak tiri dengan anak tiri, batal tak? Pak tiri dengan anak tiri mana batal? Kan? Tu tak batal tu. Anak tiri kita nak batal apa? Kita dah menikah dengan mak dia. Bila kita menikah dengan mak dia, maka anak dia tu anak kita agaklah, kita panggil anak tiri. Saya ni pergi menikah dengan janda. Janda tu ada anak saya, anak-anak pula. Saya menikah dengan seorang janda, dan janda tu ada anak ready made lah. Maka itu adalah anak tiri saya. Sebab saya dah menikah dengan mak dia. Tak boleh nikah lah dengan dia. Tapi yang saya batal air semayang ialah dengan suami pada anak tiri. Anak tiri saya tu menikah. Contohnya anak tiri ada 2, satu perempuan, satu lelaki. Yang lelaki tak batal lah anak tiri, memang jantan dengan jantan, nak batal apa? Dengan anak yang perempuan pun
tak batal juga. Anak tiri perempuan. Okey. Tapi masalahnya ialah bila anak tiri jantan tu kahwin, saya dengan isteri dia itulah yang batal. Menantu tiri. Yang tu yang batal. Yang tu yang batal. Tolong cek tengoklah kita hari ni. Boleh faham? Okey, berhati-hatilah tang situ. Baik. Kita dah sampai kepada masanya untuk kuis. Jadi tuan-tuan tolong buat persiapan. Kita akan buat kuis. Kalau dah bersedia, kita akan mulakan. Terima kasih kepada Yayasan Budi Ehsan Malaysia yang menawarkan kepada kita susu Situ Joy pada setiap pemenang. Siapa yang pemenang, 3 pemenang pagi ni dapat susu Situ Joy. Alhamdulillah. Terima kasih. Siapa yang belum lagi buat korban boleh hubungi hotline Yayasan Budi Ehsan untuk buat korban. Tinggal berapa hari lagi dah? Tinggal berapa hari lagi dah tuan-tuan. Kita nak sampai kepada hari raya korban. Baik. Kita lihat kepada soalan yang pertama. Untuk tuan-tuan. Surah apakah yang saya bacakan tadi? Dalil menunjukkan harus mendoakan kepada orang yang telah meninggal dunia sebelum daripada kita. Surah apa? Okey, surah apa yang kita baca yang dalil membolehkan bahawa harus kita mendoakan kepada orang yang telah meninggal sebelum daripada kita dulu. Siapa dia? Pemenangnya ialah siapa? Dia Mirza. Ya, surah Al-Hashr ayat yang ke-10. Jadi pemenang yang pertama ialah dia Mirza. Okey. Baik. Soalan yang kedua. Sebutkan satu daripada 3 perkara yang berkekalan pahalanya walau telah pun meninggal dunia. Sebutkan satu sahaja daripada 3 perkara yang masih lagi mengalir pahalanya walaupun kita telah meninggal dunia. Baik, kita tengok ada pemenang. Siapa? Wahida Kamil. Ya, sedekah jariah. Okey, Wahida Kamil. Nampak Wahida Kamil masuk di dalam ruangan sini dahulu. Kita ambil yang pertama yang masuk. Dan soalan yang ketiga untuk tuan-tuan. Nur Madinah tanya, Ustaz ada lagu tak pagi ni? Nur Madinah tanya, ada lagu tak pagi ni? Petang nanti kita akan layan tuan-tuan lagi jam 3 petang. InsyaAllah jam 3 petang ya. 3 petang ini saya layan tuan-tuan. Tuan-tuan nak minta lagu ke, nak minta apakah? Petang tu. Jadi ada soalan-soalan yang belum saya jawab, insya-Allah kita akan jawab pada petang nanti. Tuan-tuan on balik soalan tuan-tuan. Petang nanti saya tak buka apa nama kitab, kita layan je tuan-tuan. Okey. Dan kalau ada tuan-tuan ada soalan, kita akan jawab. Sebab hari ni banyak sangat masuk tuan-tuan, tak terlayan saya. Terlalu banyak masuk. Saya tak sempat nak baca pun.
Ya, jangan marah tentang kalau saya tak sempat nak baca. Okey. Dan soalan yang terakhir, dalam tahun 2021 ni dah berapa lama Ustaz Kazim tak tidur? Itu soalannya. Dah berapa lama Ustaz Kazim tak tidur untuk tahun 2021? 2021 berapa lama dah Ustaz Kazim tak tidur? Tadi saya ada sebut. Kita tengok siapa yang menjawabnya. Jadi tuan-tuan jangan lupa on notification, tuan-tuan, on notification untuk dapatkan maklumat. Okey, siapa yang jawab dengan betul? Diana Tanjung menjawab 2 bulan. Alhamdulillah, itu jawapannya, 2 bulan. Diana Tanjung menjawabnya. Jadi kepada pemenang-pemenang yang telah pun dipilih tadi, berjaya, anda akan mendapat hadiah susu Situ Joy, sumbangan daripada Yayasan Budi Ehsan Malaysia yang menawarkan kembara korban asnaf 1,000 tahun 2021 untuk tahun ini. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi jam 3 petang nanti. Insya-Allah petang 3 petang kita akan layan tuan-tuan. Okey. Tengok Ustaz Kazim terror tak terror. Tuan-tuan sebut je nama lagu, dia sambung ke dia tak sambung. Okey. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan sila kemukakan balik. Kalau saya tak sempat jawab pagi tadi, kemukakan balik petang nanti, saya akan jawab untuk tuan-tuan insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.